Terima kasih kerana anda terus bersama saya dalam Wartawan. Topik kita malam ini kecantikan buatan. Kita bersama Dr. Nasir Zahari daripada Prince Court Medical Center. Dr. Nasir, kita lihat kalau di Korea tu sekarang antara pusat yang termaju di Asia selain daripada Jepun. Kalau di dunia kita lihat di Brazil, Venezuela, dan Perancis dan sebagainya. Dan tapi bagaimana negara kita benchmark kita? Kerana kita dengar kes-kes seperti yang dilaporkan tadi tu, ada satu kes katakan mereka melakukan pembedahan di pusat-pusat yang tidak bertauliah, doktor-doktor yang tidak bertauliah. Jadi kita sekarang macam mana? Kita sekarang kalau nak katakan kita ambil ASEAN sahaja dululah. Kita ni kira tahap ketiga selepas Thailand dan Singapura. Jadi itu dari segi berapa ramai orang yang mendapatkan rawatan di sini daripada luar negara. Tapi kalau dari segi standard perubatan sebenarnya kita lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN yang lain. Mungkin kita hampir setinggi Singapura. Itu yang kita boleh katalah. Kalau nak bandingkan dengan seluruh dunia susah sikit lah, sebab setiap negara ada regulasi masing-masing dan sebagainya. Tetapi kita punya standard tidaklah serendah yang orang sangka. Sebab kepercayaan pada orang-orang luar negara untuk datang rawatan kecantikan dan lain-lain juga meningkat secara mendadak dalam masa 5 tahun kebelakangan ini. Dan prospeknya cukup cerah. Prospeknya cukup cerah, sangat besar. Itu sangat sebab besar. Dr. Nasir pun buka satu pusat ya. Lepas ni boleh jumpa Dr. Nasir. Okey, doktor, kita di Thailand sekarang Dr. Farah Hani Imran, seorang bekas Ratu Jim Rama Malaysia, dan juga doktor perubatan yang sedang bertugas di Kota Baru Kelantan. Assalamualaikum Dr. Farah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kepada Nazri dan Dr. Nasir. Kita kedua nama sama. Ya. Adik-adik pula. Dr. Farah, bagaimana doktor melihat isu kecantikan buatan ni? Kerana doktor pun seorang yang menjaga badan dan juga sihat dan juga seorang perubatan yang bertauliah. Jadi hari ini mereka yang ada kuasa membeli, kuasa kewangan yang bagus, cuba berlumba-lumba lah untuk mengubah bentuk badan mereka dan juga cuba mencari sesuatu kesesuaian yang terbaik untuk diri mereka, untuk menambah keyakinan diri. Jadi dalam hal itu juga bagaimana pengguna-pengguna dan orang di luar sana tidak terperangkap dengan janji-janji dan akhirnya mereka menyesal untuk melakukan pembedahan plastik dan sebagainya. Okey, pertama sekali saya ingin kata terima kasih untuk kata-kata yang begitu harum ya, you cakap pasal sepatutnya. Okay, but first I kena kata seperti yang Dr. Nasir katakan tadi dan seperti Nazri sendiri kata sekarang ni memang there's a lot of attention kepada kecantikan buatan ni seperti topik yang dipilih untuk wartawan malam ni. Yang kita kena faham ialah masyarakat kita semakin educated. The people that are looking for these kind of things daripada semua lapisan. Tapi kebanyakan diorang ada access to the internet, diorang adalah educated, dan kita perlu macam ni, kita perlu buat homework kita. Sebelum, seperti cari lawyer, bila kita inginkan apa-apa service professional, we have to do our homework and go to the right person, betul tak? Kita kena pergi pada orang yang betul. Jadi pergilah kepada doktor yang bertauliah, seperti Nazri sendiri kata tadi. Dan macam Nazri kata, nak berlumba-lumba ni, you kena tahu diri sendiri. Dari segi wanita, seorang wanita itu atau seorang lelaki yang inginkan improvekan diri sendiri, kena tahu apa yang menyebabkan diorang dapat kepuasan diri daripada segi minda, dari segi fizikal dan kepada rohani. You kena tahu diri sendiri, betul tak? Okey, apa lagi elemen-elemen yang mereka perlu tahu? Kerana kalau kita nak cakap pasal pembedahan plastik ni semua boleh ubah kan Dr. Farah dan juga Dr. Nasir. Tetapi dalam masa yang sama juga kita perlu melihat kecantikan dalaman tu satu aspek yang tidak boleh kesampingkan juga. Jadi mungkin itu yang mungkin mereka tidak terfikirkan ataupun mereka lacking information on that. Saya kata seperti Dr. Nasir kata tadi, kadang-kadang bila orang datang untuk mendapatkan nasihat, diorang buat untuk orang lain. Sebab mereka mungkin tak kenal diri sendiri dengan terperinci. Daripada semua, dari segi teenager sampailah dewasa. You kena tahu diri sendiri apa you nak, daripada peer pressure, daripada ekspektasi di kerja. Yang balik pada point tu, kepuasan diri. Seperti Dr. Nasir kata tadi sendiri, kalau patient tu, you kena tahu macam mana nak ada rapport dengan patient, sebab kita kena tahu apa di sebalik permintaan itu. Kalau if that is a penjelasan, does that make sense? Jadi konsultasi kepada pakar-pakar yang terbaik ataupun yang sepatutnya paling penting ya Dr. Farah? I rasa itu menunjukkan kematangan dari segi pesakit dan dari segi doktor, sebab pesakit tu perlu kepada doktor yang bertauliah dan beretika tinggi. Dan di Malaysia kita seperti Dr. Nasir kata, ada tahap
tinggi ya, kita punya standard of medication medicine is very high. Kita ada berbagai pusat-pusat dan semua dengan doktor yang bertauliah, tapi patient tu kena tahu mana nak cari. Kenalah buat usaha sikit. Tu je. Okey, terima kasih Dr. Farah atas masa, mungkin tengah bertugas, minta maaf ya. Tak apa. Terima kasih atas masa bersama kami dari Tawan. Terima kasih Dr. Farah. Bye. Assalamualaikum. Jadi Dr. Nasir, kita sebelum saya minta komen Dr. Nasir seterusnya, kita lihat paparan ataupun pandangan yang dikirimkan oleh rakan-rakan you wartawan, silakan. Elemen di pasaran boleh kita dapati seperti pembedahan plastik, rawatan sedut lemak maupun laser. Sebab pasal kecantikan, ia bukan hanya tertumpu kepada wanita saja. Mungkin kepada mangsa aksiden, muka kena simbah asid. Sama seperti rawatan sedut lemak, bagi mereka yang terlalu gemuk, digalakkan untuk melakukan rawatan ini bagi mengelak berbagai penyakit. Tapi bagi mereka yang sesaja nak basuh hidung, muka, pipi atau sebagainya, baik berfikir dua kali. Kalau kita tengok dari sudut positifnya, pembedahan plastik untuk kecacatan seperti juling, sumbing, parut atau sebagainya mampu meningkatkan tahap keyakinan seseorang tu. Kejulingan ni berlaku apabila kedudukan bola mata tidak selari. Hal ini berlaku sejak kecil dan sejak lahir. Seharusnya seseorang tu mendapatkan rawatan secara pembedahan maupun laser. Pada pendapat saya, tiada keburukan pada pembedahan pada kecacatan seperti ini. Jika ada keburukannya pun, ia mengambil masa yang lama untuk kita lihat, dan rawatan kepada kecacatan kecil seperti ini tak begitu berbahaya jika dibandingkan dengan pembedahan plastik yang besar seperti pembedahan kecantikan. Rawatan pembedahan plastik penting untuk mangsa kebakaran, terutamanya mangsa yang terbakar pada bahagian muka. Ini membantu mengurangkan kesakitan yang mereka alami selain mengembalikan keyakinan diri mereka. Selepas pembedahan plastik ni, sel kulit yang baru akan terhasil dan kulit mereka kembali kepada keadaan normal jika sebelum ini muka mereka terasa kebas. Selepas pembedahan, mereka akan merasa normal. Ada yang mengalami kecacatan semasa lahir, kemalangan atau sebagainya. Contohnya orang yang memiliki bibir sumbing semenjak dilahirkan. Mereka ni perlu mengubah struktur bibir mereka kepada bentuk asal supaya mereka boleh bercakap dengan betul dan elak sengau. Tak salah membetulkan keadaan anggota muka tersebut kerana ia boleh memberi keyakinan kepada orang itu. Okey, terima kasih Farid, terima kasih Raja dan juga terima kasih Syira atas pandangan tadi. Dr. Nasir, apakah risiko-risiko yang terpaksa yang bakal ditempuhi oleh mereka yang datang berjumpa dengan Dr. Nasir misalnya untuk mengubah sesuatu dalam bentuk badan mereka, tetapi mereka tidak tahu dan terpaksa Dr. Nasir beritahu mungkin ini yang bakal anda hadapi. Jika anda bersedia, silakan. Memang betul. Bukan semua orang sesuai untuk pembedahan plastik. Itu sangat penting. Maknanya kalau pergi kepada doktor bertauliah pun, kalau tak sihat tak boleh juga. Kalau pesakit tu ada penyakit kencing manis tak boleh dikawal, ada penyakit jantung, ada penyakit kronik yang lain, memang tidak sesuai untuk rawatan pembedahan plastik. Kita mungkin pernah dengar kematian disebabkan liposuction dan sebagainya. Kebanyakan kematian ni berlaku pada mereka yang ada penyakit, macam orang yang ada kencing manis yang tidak dikawal, senang mendapat jangkitan kuman, ataupun pesakit-pesakit yang ataupun individu yang ambil bahan steroids atau jamu-jamu. Kebanyakan orang individu tidak tahu bahawa banyak jamu yang diambil tu mengandungi bahan steroids yang memberikan mereka keceriaan, kecergasan dan sebagainya, mengandungi steroids. Dan mereka tidak tahu bila mereka melakukan apa pembedahan plastik, jangkitan kuman kepada bahagian itu dan jangkitan kuman darah dan sebagainya, dan boleh menyebabkan kematian. Bukan saya nak menakutkanlah, tapi ini satu yang perlu difahami untuk dijadikan sempadan. Jadi perlu pergi pada doktor bertauliah, beritahu mereka apa ubat-ubatan yang diambil, apa penyakit yang ada. Lepas tu doktor tu baru boleh assess. Kalau kita sorok dan terjadi sesuatu, tak boleh salahkan doktor. Okey, itu menjadi masalah di kemudian hari. Susah nak ditanggung. Okey, Dr. Nasir, kita perlu rehat sebentar. Selepas ini saya akan tanya doktor, apakah itu peranan media dan juga peranan ahli keluarga terdekat atau kekasih misalnya, rakan-rakan yang nak melihat orang tu cantik. Jadi kita akan rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.